setia bersama kami di Bernama TV, dan malam ini giliran saya Syuhaimi Muhammad untuk bersama anda dalam tempoh 30 minit ini, ruang bicara terus berbicara. Dan pasti pada malam ini kita bersiaran lebih awal daripada kebiasaan 30 minit, kerana selepas ini jam 9 kita akan bawakan kepada anda secara langsung bersama Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah dalam rancangan Temu Minda selama sejam dengan tajuk nanti gambaran besar kesaling hubungan internet, itu pukul 9. Namun tugas saya pada ketika ini untuk 30, dah tinggal sekarang 28 minit. Suratan atau kebetulan, ini dia, saya terus kenalkan. Laju sikit speed saya malam ini, Doktor. Ya, Dr. Nur Niwandi Ahmad Nordin, penganalisis keselamatan dan juga politik. Itulah tak berjanji, tapi masuk tadi dua-dua terkejut sebenarnya. Ya, seragam. Tapi ini bukan pakaian seragam kita, Doktor. Ini bukan satu kebetulan yang tidak dirancang sebelumnya, tapi mengujakan saya juga hari ini juga sebenarnya. Jadi mengujakan mungkin sebab tajuk kita itu sendiri yang akan kita angkat, akan kita bincangkan. Dan talian kami buka 0326979768, 0326979767. Tajuknya menyahut titah agong formula gerak saraf perpaduan rakyat. Jadi dalam tempoh selepas 48 jam keputusan titah Si Paduka Baginda Yang Tuan Agong menolak darurat dan kemudian membawa kepada kronologi sehinggalah malam tadi dikatakan akan ada satu keputusan besar menerusi mesyuarat kerja UMNO. Jadi bagaimana setakat ini Doktor melihat susukan politik yang panas sejak hari Jumaat, dan hari ini nampak reda, permukaannya reda, tapi mungkin lidah satu penuh dengan gelora. Jadi bagaimana agaknya feedback yang diperolehi selepas 48 jam titah daripada Si Paduka Baginda Yang Tuan Agong itu? Yang pertama kali menjunjung kasih kepada Tuanku, saya rasa semua rakyat, khususnya saya Patik sebagai mewakili rakyat jelata mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada yang menjunjung kasih Tuanku. Sebab apa yang berlaku selepas pengisytiharan darurat itu tidak dilakukan, maka dapatan-dapatan khususnya di media sosial bersama dengan orang-orang di kebanyakan, mereka mengatakan mereka bersetuju dengan kebijaksanaan Tuanku untuk tidak mengisytiharkan darurat, walaupun pada hakikatnya pada undang-undangnya baginda boleh berbuat demikian. Jadi ini menunjukkan bahawa pada satu masa rakyat amat bersyukur kerana mempunyai satu lagi resolusi ataupun jalan yang boleh meneutralisasikan keadaan. Kerana pada hakikatnya walaupun kita amat faham di bawah sana ataupun di kalangan rakyat biasa, mereka memang rasa mual, marah, gelisah dan marah dengan ahli politik dalam negara kita. Dan daripada apa yang diperhatikan, apa yang berlaku di sosial media, di kawasan-kawasan tertentu, di pasar, malah saya sendiri berinteraksi dengan orang ramai, mereka merasakan pada masa ketika ini persepsi ahli politik pada di kawasan yang amat teruk. Di mana sebelum proses ini berlaku sampai dah sekarang, mereka merasakan bahawa ahli politik perlu melakukan sesuatu demi memastikan kestabilan politik negara itu terus berada di tahap sepatutnya. Dan ini merupakan satu proses yang perlu diambil serius oleh ahli politik. Sekiranya mereka gagal untuk mencorakkan sesuatu perkara, khususnya parti politik Melayu Islam dalam merencanakan sesuatu, maka saya rasa persepsi negatif ini akan terus dibawa dan akan merosakkan imej institusi politik Melayu Islam itu sendiri. Okey, baik. Sebelum ni kita nampak sesuatu yang gelap, tapi bermula malam tadi kita dah nampak ada cahaya di hujung terowong itu sendiri, dengan kenyataan-kenyataan daripada parti-parti itu sendiri. Daripada PAS katanya akan terus setia dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. UMNO pula akan terus sokong kerajaan PN, dan saran hari ini malam tadi menyarankan agar rekonsiliasi nasional segera diadakan. Jadi rekonsiliasi daripada Barisan Nasional ini pula bukan sesuatu yang baru. Dah lama dulu kita dengar. Jadi saya minta sedikit komen nanti daripada doktor. Dan DAP pula cadang konsensus nasional, dan dia berbalik sebenarnya dalam konteks perpaduan. Dan dah lama juga kita cakap tentang perpaduan nasional itu. Malah daripada Profesor Emeritus Samsul sendiri pernah menyatakan bahawa kita belum pun mencapai perpaduan. Kita masih dalam konteks kesepaduan. Jadi bagaimana kalau doktor sendiri kita nak bercakap tentang perpaduan sekarang ini sebagai kunci utama baik untuk politik dan untuk rakyat dalam kita menentang COVID-19 itu? Perpaduan itu belum pernah tercapai. Dan sekarang ni dalam keadaan semasa COVID dan keadaan politik, kita menyebut kembali perkara yang dah lama kita nyatakan, isunya perpaduan. Jadi untuk mengisi elemen perpaduan, kita harus balik pada sejarah. Kerana apa yang dibincangkan, yang selalu saya kemuka kepada ini, dalam keadaan ini keselamatan politik menjamin keselamatan negara. Jadi kita balik pada sejarah secara ringkas. Apabila pada tahun 1946 apabila British ini mengadakan Malian Union, maka orang Melayu membantah atas dasar akan hilang hak keistimewahan Raja-Raja Melayu dan mereka boleh bawa masuk sesiapa saja dengan cara yang mudah. Jadi kaum Melayu
orang Melayu bergabung dan bersatu, akhirnya UMNO ditubuhkan pada tahun 1946. Dan selepas itu gradually secara dengan beransur-ansur akhirnya UMNO, MCA dan MIC membentuk perikatan. Dan akhirnya pada tahun 1954 terbentuklah perikatan ini yang baru ada proses kemerdekaan. Jadi ini apa kunci dia? Formula dia menunjukkan bahawa dominasi parti politik Melayu dengan kerjasama parti-parti politik lain mampu untuk menyelesaikan masalah keselamatan politik membawa keselamatan negara. Dan ia berjalan sehingga pada tahun 1969. 13 Mei berlaku akibat perbalahan elemen-elemen politik, ketidaktentuan dalam keselamatan politik. Dan selepas 13 Mei, kita lihat perkara yang sama berlaku. 1974, Barisan Nasional ditubuhkan. Dan ia berjaya membawa negara pada satu kestabilan negara, keselamatan politik hingga pada tahun 2018 apabila Pakatan Harapan mengenai pilihan raya. Dan akibat kecelaruan, internal fracture, gangguan dalaman atau perkara-perkara yang tidak disetujui oleh rakyat menunjukkan bahawa keselamatan politik ini kembali tidak stabil. Dan ia masih lagi berada pada hari ini. Jadi kalau kita lihat formula dia, formula keselamatan politik sebenarnya membawa keselamatan negara. Jadi formulanya ada di situ sebenarnya. Jadi, tapi formula yang dibawakan oleh doktor mungkin dah tak sesuai dalam keadaan konteks sekarang. Jadi formula sekarang memerlukan inovasi yang baru. Apa agaknya? Sebab doktor sendiri kerap menyebut tentang inovasi politik. Jadi saya beri ruang pada malam ini dalam ruang bicara untuk menjelaskan inovasi politik yang mungkin memberikan gambaran membawa kepada penyatuan nasional, penyatuan perpaduan bukan sahaja di kalangan rakyat tetapi di kalangan ahli politik itu sendiri. Terima kasih. Sebab tu saya rasa baju itu sama sebab perevolusi pemikiran cara yang amat sama. Teruja saya malam ni. Tetapi apa yang berlaku pada kali ini, kita memerlukan satu formula kesepaduan perpaduan yang perlu dimakinkan oleh politik. So ahli politik harus membentuk keselamatan politik yang akan menjadi asas keselamatan negara, membawa negara keluar daripada keselamatan untuk keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan pada pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang berlaku, dominasi parti politik Melayu Islam ni harus bekerjasama membentuk satu pakatan yang boleh sekurang-kurangnya berjalan sekurang-kurangnya 20 tahun sekarang. Mungkin ia ada ambitious, tapi ia perlu dilakukan dengan satu bentuk formula perpaduan keselamatan politik yang betul-betul berasaskan formula-formula tertentu. Dan saya ada mencadangkan formula ketuanan bangsa, ketuanan Malaysia. Di mana melalui ini parti-parti politik harus membentuk satu kesepaduan di antara mereka dan mereka harus memangkinkan elemen perpaduan ketuanan Malaysia itu dalam konteks ahli politik. Siapa yang harus menjadi pemula? Sudah tentunya watak-watak utama dalam ahli politik Malaysia. Parti dominasi Melayu Islam, tidak ada lain. Kerana walaupun kita suka tidak suka membicarakan, setengah orang kata apabila kita cerita tentang Melayu, kita bercerita tentang agama dan bangsa ia sensitif. Tapi kita harus ingat paksi utama kesepadanan, paksi utama pembangunan negara berkisar kepada agama dan bangsa. Kerana sejarah menunjukkan bahawa dominasi parti politik Melayu Islam inilah yang berjaya membentuk gabungan teras politik dalam negara kita bersama bangsa-bangsa dan kaum lain. Ini bukan isu perkauman, ini adalah realiti yang harus diterima hakikat oleh semua orang. Kata kunci itu Melayu Islam dan kita tak boleh mengedepankan parti-parti politik yang lain seperti DAP kerana ramai juga di kalangan ahli DAP sekarang adalah terdiri daripada Melayu Islam. Jadi bagaimana untuk DAP kalau kita nak menyertakan DAP dalam penyatuan bangsa, dalam penyatuan dalam formula baru politik itu sendiri? Ini soalan yang amat baik. Di sinilah bermulanya elemen ketuanan Malaysia itu harus ditarifkan dengan sempurna. Ia harus berasaskan asas ketuanan Melayu, perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Apabila diadaptasikan sepenuhnya oleh ahli politik berdasarkan dominasi parti politik Melayu Islam, maka mereka harus membuat acuan ini. Malah saya juga menganggap sekiranya tidak keluar, ia harus jadikan sebagai deklarasi ketuanan Malaysia yang harus dipegang oleh setiap ahli politik. Maksudnya setiap ahli politik dalam negara kita bersama dengan Junjung Kasih Tuanku, bersama dengan elemen-elemen perpaduan negara harus juga mempunyai satu deklarasi. Deklarasi maksudnya mereka tidak akan menyentuh apa-apa isu yang bercanggah dengan asas ketuanan Melayu. Dan mereka harus memastikan mereka memegang teguhnya pada prinsip rukun negara dan perlembagaan persekutuan. Dan selepas itulah bawanya dominasi parti politik Melayu Islam ni boleh membuka laluan berasaskan merit. Kerana ramai orang kata kenapa kita tidak ikut macam negara Singapura, negara-negara lain yang memakan merit untuk memilih menteri-menteri atau portfolio yang diisi oleh parlimen. Boleh berasaskan merit. Tapi merit itu hanya boleh diisi selepas mereka memahami apa itu asas ketuanan Malaysia. Dan apabila ahli-ahli politik telah sejajar dan kita dalam satu deklarasi, mungkin boleh dibentukkan perorangan. Mungkin mereka perlu mengisytiharkan deklarasi di hadapan Yang di-Pertuan Agong ataupun mengesahkan dasar di Dewan Majlis Negara kalau untuk negeri ataupun dalam parlimen itu sendiri dengan speaker. Ia boleh dilakukan. Kerana dominasi parti Melayu Islam perlu makinkan sesuatu. Dan apabila formula asas ketuanan Malaysia ni telah distrukturkan, telah didoktrinasikan dan telah diletakkan sebagai satu urus tabik untuk ahli-ahli Parlimen Malaysia, maka perkara ini akan jadi satu garis panduan. Dan selepas itu rakyat harus bersama, mereka harus melakukan progres gerak saraf untuk rakyat. Dan pada kita ini terlihat rakyat ada rally belakang
menjunjung kasih pada tuanku. Rakyat bersama dengan Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat analisa ringkas yang dilakukan oleh sosial media, apa saja yang dikatakan Yang di-Pertuan Agong ni amat disukai oleh rakyat berbanding dengan ahli politik. Jadi pada perkara ini mereka perlu faham signal menunjukkan bahawa sesuatu perlu dilakukan untuk mencorakkan apa itu ketuanan Malaysia yang sebenarnya, supaya menjadi satu paksi penyatuan dan tidak boleh diganggu-gugat. Okey. Jadi jalan dah terbuka luas dan banyak pintu-pintu untuk dibuka, dan kita sebagai rakyat, malah ahli politik memainkan peranan utama. Namun begitu, bagaimana agaknya kalau kita nak menyatakan bahawa untuk memudahkan itu, tadi telah pun dikongsikan oleh doktor, dalam keadaan konteks masa, ya, kita nampak, saya peringkat awal tadi saya menyebut bahawa permukaannya kita nampak tenang untuk hari ini. Ya, tapi di dasar tu kita tahu bagaimana ia bergolak. Jadi bagaimana? Adakah doktor sendiri rasa macam okey, dah tiba masanya untuk kita boleh menjayakan perkara ini? Dan saya melihat bahawa titah Yang di-Pertuan Agong menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja tempoh hari dah pun mengunci segala-galanya, dan melihat hari ini kita melihat seolah gencatan politik itu dah mula berlangsung. Jadi adakah mustahil untuk kita mulakan pada hari ini oleh ahli-ahli politik? Saya rasa tidak mustahil, kerana titah Yang di-Pertuan Agong itu amat jelas. Sekiranya mereka ingkar ataupun derhaka adalah ayat yang paling sesuai, derhaka apabila ahli politik derhaka pada titah Yang di-Pertuan Agong, maka mereka sebenarnya derhaka pada rakyat Malaysia. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin adalah membentuk Pakatan Dominasi Islam ini dengan cepat, dengan kerjasama parti-parti tertentu, dan meletakkan asas ketuanan Malaysia sebagai satu asas lengkap. Kemudian perkara ini harus dibawa kepada rakyat. Bagaimana? Dengan memastikan kementerian-kementerian supaya ia berlaku secara top down, dengan satu arahan, dengan satu program gerak saraf perpaduan yang terancang dan berstruktur. Malahan boleh membantu, kerana gerak saraf elemen ini dilakukan secara sedar, separuh sedar, dengan elemen entertainment, dengan pelbagai cara dan platform yang tertentu. Tapi cabarannya sekarang adalah berdasarkan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan siapa yang akan berada di belakangnya. Kan kita melihat ya sekarang di bawah PN, kemudian DAP dah memulakan tawarannya. Jadi kebimbangan itu nanti atas kebijaksanaan Perdana Menteri, bagaimana agaknya dari segi bacaan doktor tentang perkara ini? Saya rasa pada masa ini ahli politik tertakluk pada perjanjian mereka dengan Yang di-Pertuan Agong. Maka inilah masa yang sesuai untuk menggunakan perjanjian ini untuk membentuk satu corak perpaduan baru dan satu deklarasi penyatuan berasaskan ketuanan Malaysia yang saya terjemahkan dengan menjadikan ia satu doktrinasi deklarasi ahli politik yang tidak boleh diganggu-gugat. Jadi medan sebenarnya nanti adalah pada pembentangan Belanjawan 2021 untuk kita melihat sama ada ataupun tidak ahli-ahli parlimen yang seolah memboikot ataupun tidak bersetuju dengan pembentangan. Derhaka. Itu kata kunci, dan kita nak berehat seketika doktor, dan kembali selepas ini kita akan terus membicarakan tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu menyahut titah Agong Formula Gerak Saraf Perpaduan Rakyat. Jangan ke mana, teruskan bersama kami di Ruang Bicara. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Syuhaimi, dan masih lagi kekal bersama saya untuk tempoh berbaki lebih kurang 10 minit Dr. Noradni Rwandi Mat Nordin, penganalisis keselamatan dan politik. Jadi bercakap tentang keselamatan dan juga politik, selamat ataupun tidak itu soal nombor 2, tapi kita kena meredakan keadaan politik. Bila politik reda, kita nampaklah keselamatan tu lebih terjamin, kerana kadang-kadang kita melihat keadaan politik yang tak stabil memberikan rasa tak selamat di kalangan rakyat. Kerana itu tajuk kita menyahut titah Agong Formula Gerak Saraf Perpaduan Rakyat. Jadi disebut di sini Formula Gerak Saraf Perpaduan Rakyat. Apa agaknya formula-formula lain yang boleh kita bawakan?
Setelah doktrinasi itu berjaya dicapai, deklarasi perpaduan berasaskan ketuhanan Malaysia itu berjaya dicapai di kalangan ahli parlimen dan mereka tidak ingkar kepada deklarasi itu, maka ia harus dijalankan untuk sasaran kepada golongan rakyat. Saya rasa rakyat bersama dengan tuanku, itu tidak ada masalah. Apa yang perlu lakukan adalah memastikan doktrinasi ini diberikan kepada pelajar-pelajar universiti, kepada kementerian-kementerian tertentu, kepada kementerian perangan, kepada agensi-agensi berita, agensi-agensi tertentu, dengan mengatakan, mewujudkan balik elemen-elemen sejarah, elemen fakta dan faktual untuk menyokong doktrinasi satu blueprint. Kerana saya pernah bertanya, adakah dalam negara kita satu blueprint aras untuk perpaduan negara? Tidak ada. Jadi ini pada masanya tapi untuk kita kita ada membucutkan. Kementerian Perpaduan Negara. Ini yang perlu dilakukan oleh kementerian. Maka sekiranya benda ini dipandang serius, benda ini dipandang sebagai satu benda yang perlu dilakukan segera, maka saya rasa sekiranya benda ini dijalankan, deklarasi oleh politik. Kerana perbalahan menjelang peradaban pada hari ini, kalau kita lihat di seluruh dunia, ia bahasa satu konteks, walaupun kita harus mengakui hakikat ni, walaupun ia sukar untuk diperkatakan. Nama kata jangan bercakap tentang agama, jangan cakap tentang bahasa, ia sensitif, tapi tidak, kerana politik antarabangsa juga menunjukkan bahawa cultural clashes itu, the thin line itu adalah berasaskan agama dan bangsa. Maka inilah masanya untuk kita mengikat perpaduan negara itu berasaskan doktrinasi ketuhanan Malaysia yang dibangunkan, deklarasi itu, dan diberikan kepada rakyat, diberikan pada masyarakat. Dan secara perlahan-lahannya dengan mensasarkan pertamanya kumpulan Melayu Islam dan disasarkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan saya rasa semenjak 1974 kita melihat tidak ada permasalahan kaum dalam negara kita. Kita bercakap tentang pegangan ekonomi, kita tidak ada pegangan ekonomi yang menindas mana-mana bangsa, mana-mana kaum yang berada lebih atau kurang. Sebenarnya dalam keadaan kita dalam negara kita yang masyarakat majmuk ni, tidak ada istilah penindasan kaum berlaku dalam negara kita. Kenapa? Kerana terbukti bahawa ia berkesan. Masyarakat negara kita bukan seperti masyarakat luar negara lain melakukan demonstrasi di Thailand, di Indonesia dan sebagainya, kerana kita adalah masyarakat yang budiman. Jadi pengikat itu harus disusukkan dalam satu blueprint doktrinasi ketuhanan Malaysia yang dibangunkan di peringkat atasan, parlimen, kementerian, dan diberikan secara gerak saraf kepada rakyat. Tapi kadang-kadang saya rasa skeptikal, pesimis tentang segala blueprint, kerana sebelum ini banyak juga blueprint tentang perpaduan, blueprint tentang pembangunan dah pun diangkat, dah pun ditabelkan, tapi kita masih gagal. Dan dalam konteks sekarang ni, kita melihat keredaan tenang seketika, namun rakyat perlu ditenangkan. Jadi untuk aspek keselamatan, apa lagi harapan rakyat yang boleh kita dambakan sebenarnya? Saya rasa rakyat mencari satu titik pertemuan yang sekata. Kerana pergeseran yang dilakukan, yang banyak dibangunkan oleh rakyat, bermula pada ahli politik sendiri. Apabila ahli politik memainkan sentimen-sentimen kertaluan berasaskan bangsa dan kaum yang tidak didominasikan dengan sempurna, maka kita lihat berlaku keruntuhan kerajaan PH. Dan pada hari ini ahli politik kembali menggunakan sentimen sama, tapi harus untuk mengikat perpaduan itu kembali. Dan kemudian ia didetonasikan pada rakyat. Kerana kita kena ingat, Malaysia terkenali dengan preventive measurement mechanism system yang cukup hebat. Kita ada SOSMA, kita ada POKA, kita ada POTA. Kita ada atas Suruhanjaya Multimedia di bawah Atas Komunikasi Minta 98 Seksyen 233. Kita lihat bagaimana yang menghina agung hari ini 4 kes siasatan dibuka. Kita ada Seksyen 502, apa-apa yang menekankan ketakutan dan keterawan boleh dikenakan tindakan. Kita ada asas sultan. Kita ada pelbagai akta yang mengikat keselamatan negara. Tapi isunya bagaimana untuk mengikat ahli politik dengan satu formula supaya mereka tidak membawa benda itu, supaya public debate benda yang tidak sepatutnya. Kerana ahli politik kadang-kadang dilihat kebal. Jadi apa yang rakyat mahu adalah supaya suara mereka didengar. Dan pada hari ini rakyat bersama dengan tuanku, dan rakyat mempunyai satu suara yang cukup kuat pada hari ini sebenarnya untuk memastikan ahli politik mengikut apa yang mereka ingin katakan. Cuma mandatnya apabila pilihan raya itu diberikan kepada mereka. Tapi sekarang dalam elemen sekarang rakyat punya satu kuasa untuk bincang. Jadi kita lihat inilah bagaimana kita membuka satu kluster-kluster perbincangan ilmiah di kalangan rakyat dengan satu doktrinasi berstruktur blueprint yang sempurna berasaskan gerak saraf. Kenapa tidak berjaya? Mungkin elemen gerak saraf kurang. Selepas ini penekanan elemen gerak saraf itu harus beri perhatian dalam bentuk proses-proses seperti ini. Kerana inilah bentuk-bentuk penyatuan kita nak. Jadi apabila ia berlaku dalam kluster-kluster di kalangan pembicaraan rakyat, maka ia akan angkat. Akhirnya, seperti yang mana berlaku hari ini, ahli politik terpaksa mendengar kehendak rakyat. Dan inilah yang kita mahukan, supaya pembangunan secara dua hala ni dapat mengikat perpaduan bangsa, perpaduan negara. Sekurang-kurang pada 20 tahun, kita tidak ada masalah. Ahli politik tidak berani memainkan 5 sentimen keumuman dan rakyat juga terikat dengan perundangan. Jadi boleh dikatakan pada hari ini, dalam tempoh seminggu ini, nyata suara rakyat dan rakyat itu adalah raja, ada kebenarannya. Betul. Jadi kita menganggap balik apa yang dititahkan oleh Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, hentikan politiking. Jadi adakah doktor yakin ahli-ahli politik kita ni dapat, ya politik itu perlu, untuk pentadbiran negara juga perlu. Namun adakah ahli-ahli politik ini dalam tempoh beberapa tempoh ini mampu berhenti berpolitik secara keterlaluan?
seperti mana yang dikatakan ahli politik, memang mereka bermain politik. Tetapi apa yang mereka perlu faham pada hari ini, rakyat melihat mereka. Sekiranya Parti Melayu Islam gagal untuk mencorakkan satu elemen perpaduan berdasarkan Melayu Islam yang akan dibangunkan bersama dengan parti-parti lain, maka mereka akan dilihat gagal oleh rakyat. Dan ini bukan satu perterjemahan kegagalan yang akan sukar diterima oleh rakyat, kerana selama ini rakyat menghasapkan perpaduan dan kesamaan berdasarkan Melayu Islam ni amat kuat dan boleh berlaku. Dan ia akan menjatuhkan imej Parti Melayu Islam dan akan mengecewakan masyarakat di luar sana yang jelas amat kecewa dengan apa yang berlaku, mual dan jelak dengan apa yang berlaku pada ini. Dan kesalahan ini tidak boleh diletakkan pada Perdana Menteri, kerana kesalahan ini diletakkan kepada semua gabungan ahli politik Melayu Islam. Dan inilah masanya untuk mereka tidak ada haka pada Yang di-Pertuan Agong dan menunjukkan mereka mampu melakukan sesuatu. Okey, Melayu Islam banyak yang doktor bawa kerap kali juga doktor sebut. Adakah ini tidak menimbulkan rasa ketakutan kepada kaum-kaum lain? Ini satu soalan yang amat bagus. Kan kita lihat sejarah membuktikan bahawa tidak ada bentuk penindasan perkauman berlaku dalam negara kita. Tapi ketakutan itu wujud. Ketakutan itu wujud akibat polemik dibangunkan sebab tidak ada satu doktrinasi perpaduan ketuhanan Malaysia yang sempurna. Kerana apabila orang membicarakan ketuhanan Melayu, mereka merasakan suatu benda yang amat pelik. Apabila orang lain membicarakan ketuhanan Malaysia, mereka menterjemahkan ketuhanan Malaysia dalam konteks hak asasi yang tidak sempurna berdasarkan doktrinasi kebaratan. Kerana kita menyepaksi ketuhanan kita sendiri, kita mempunyai hak asasi manusia 10.1 kebebasan suara, kita ada limitasi 10.2, 10.3, 10.4. Kita ada raja berperlembagaan, kita bukan macam raja bagaimana sistem monarki di Thailand. Jadi inilah satu benda yang akhirnya pemikiran sempit yang dibawakan oleh ahli politik dan pemahaman asas ketuhanan Melayu, ketuhanan Malaysia itu tidak sempurna. Maka ahli politik bermain kad sentimen perkauman dan rakyat juga terjebak dengan sentimen, akhirnya menimbulkan ketakutan. Tapi daripada asasnya dari segi ekonomi, kita mempunyai benda school. Dari asas pegangan ekonomi, kita mempunyai pegangan ekonomi yang saya rasa jauh lebih sempurna di kalangan bangsa-bangsa tertentu. Jadi tidak ada sebenarnya elemen ini elemen yang dipolitikkan oleh golongan-golongan tertentu, termasuk di kalangan pembangkang, termasuk di kalangan parti-parti tertentu. Jadi apa yang perlu dilakukan, asas ketuhanan Malaysia ini perlu diterjemahkan dengan sempurna supaya akhirnya ramai sedar. Dan kita lihat bagaimana, saya amat tertarik, saya lupa nama dia, dengan seorang India yang viral di YouTube apabila dia mengatakan jangan engkar pertuanku. Jadi mereka juga faham, golongan-golongan kaum lain juga faham bahawa ini adalah satu sejarah yang perlu diangkat, dimartabatkan dengan satu cara yang entertainment value lebih tinggi supaya mereka, ini sejarah, ini yang berlaku pada 1946, ini berlaku pada 1999, ini berlaku pada 1994, dan sejarah ini juga akan tercipta, ini yang berlaku pada 2020. Dan sebenarnya tidak ada istilah penindasan kaum dalam negara kita. Semua kaum telah menikmati apa yang mereka ada. Cuma ini adalah dominasi Parti Melayu Islam yang berasaskan sejarah, berasaskan ketuhanan Malaysia yang dibangunkan dengan proses sejarah yang telah terbukti berkesan. Okey, kadang-kadang saya suka bermain dengan kata-kata dan juga frasa-frasa yang mungkin saya kutip dari pelbagai sumber, ya, dan daripada hukum sebab dan akibat. Hari ini kita dah melihat segala-galanya. Jadi apa lagi hikmah di sebalik apa yang berlaku pada hari ini, Doktor, untuk menutup tirai perbincangan kita pada malam ini? Hikmahnya rakyat menunjukkan, rakyat berjaya membuka imej ahli politik yang sebenarnya dalam negara kita. Dan rakyat telah berjaya menjelmakan hero sebenar dalam negara kita, iaitu menjunjung kasih yang baginda Tuanku. Jadi inilah satu pengajaran kepada ahli politik, pengajaran kepada rakyat supaya mereka harus terus bersama. Kerana pergolakan politik akan membawa pada pergeseran rakyat. Dan rakyat sudah muak mereka disabitkan dengan pergeseran politik dan akhirnya buat mereka bersekita sesama kita. Jadi inilah saya rasa kebanyakan rakyat ni, orang-orang kebanyakan yang berada di bawah, mahu supaya political elitis ini berubah. Dan mereka harus melakukan perubahan dengan kadar segera. Okey, dan harus ingat ahli politik juga mempunyai satu tanggungjawab, bukan saja bermain politik tapi tanggungjawab kepada pengundi-pengundi mereka, tanggungjawab kepada rakyat dan juga tanggungjawab untuk membangunkan negara. Jadi itu antara perbincangan kita dalam kita menyatakan tentang menyahut titah agung formula gerak saraf perpaduan rakyat kembali kepada perpaduan juga. Dan kerana itu saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah pun dapat mengesan perkara ini lebih awal, kerana untuk itu dalam kabinet baru Tan Sri Muhyiddin yang diangkat tempoh hari mengembalikan semula Kementerian Perpaduan Negara yang pernah disingkirkan pada satu ketika dalam pentadbiran negara. Jadi terima kasih banyak Doktor kerana bersama kami, dan sekali saja untuk ruang bicara pada malam ini, dan teruskan bersama Bernama TV pukul 9 nanti untuk rancangan Temu Minda. Jadi jangan ke mana-mana. Sekali saja daripada saya. Assalamualaikum.
aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama.